بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung suratul Baqarah ayat 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Sadaqallahul azim. Perangilah mereka, yakni golongan musyrikin itu, sehingga tiada lagi fitnah dan agama adalah bagi Allah sahaja. Maka jika sekiranya mereka berhenti, maka tidak boleh berlaku enaya kepada mereka kecuali kepada orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Ayat 193 Al-Baqarah masih lagi mempunyai kesinambungan mafhum daripada ayat 192 yang telah kita baca bulan yang telah lalu.
bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat supaya memerangi, membunuh mereka dalam peristiwa Fathul Makkah. Jumpa saja bunuh. Cuma kata Allah, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Cuma jangan kamu bunuh mereka di sekitar Masjidil Haram, kerana kehormatan Masjidil Haram. Kecualilah mereka bunuh kamu di situ, boleh bunuh. Kita sebut dah bulan lepas. Jadi ke benda ni? Tak jadi. Berlaku ke pembunuhan tu? Tak. Aman damai, Nabi masuk elok. Cuma Allah nak ajar hukum tu aja. Kalau mereka perangi kamu, tak peduli dah tanah haram tak tanah haram, rembat. Kecuali jangan di Masjidil Haram. Itu pun kalau mereka start lawan juga, walau Masjidil Haram. Tak jadilah, cuma ayat tu ada. Malam ni masih lagi kesinambungan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa tujuan memerangi mereka, golongan musyrikin ini. Apa tujuannya? Kata Allah, hatta la takuna fitnah, sehingga tiada lagi fitnah. Perangi mereka, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka wahai Muhammad, musyrikin itu, sehingga tiada lagi fitnah. Ditafsirkan, tuan-tuan muslimin muslimat, bukalah kitab tafsir mana pun, hak yang kecil, hak yang besar, hak yang sekeping, yang berjilid, semua menafsirkan fitnah itu dengan maksud syirik. Sampai tak ada syirik dah, tuan-tuan muslimin muslimat. Kebebasan beragama itu satu bab, kena faham. Tetapi mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan syirik itu satu bab. Cuma hukum kita tak boleh ganggu mereka. Tak boleh. Tu hukum. Cuma nak sebut syirik itu tetap tak betul. Syirik itu mesti diperangi. Syirik itu mesti dibasmi, dihapuskan. Patung dia, rumah ibadat dia, ni Nabi kata jangan kacau, tu Islam. Sebab itu apabila yang amat berhormat Sanusi Muhammad Nur merobohkan kuil-kuil, ada 2-3 kuil di Al-Usta, itu ikut undang-undang. Bukan kita ganggu agama orang. Dan mereka pun minta maaf balik. Settle dah. Settle dah. Hak yang jahat perapi dalam WhatsApp tu biasalah. Perapi perkauman. Dah kena ikut undang-undang lah. Ada masjid yang sebahagian kena roboh sebab tanah kerajaan, itu normal. Walau masjid, kena faham tu, walaupun masjid.
Kena ikut undang-undang. Dah tanah kerajaan tak boleh lah hang mai ikut mimpi hang leceh ah. Kan kenalah ikut prosedur. Kita bayar pampasan, kita suruh saya menyembang dengan orang-orang di atas. Saya sembang. Tanya cerita sebenar. So alhamdulillah settle. Kita bayar lagi pampasan. Suruh mereka pindah. Kita sediakan pula tapak lain buat kuil tu. Nak apa lagi? Tu tanah kerajaan tak boleh ceroboh. Tu aja. Puak-puak cari pasal ni. Ini perkamuan, ini pak lebay bodoh. Kepala bapak engkau. Tu mulalah. Cakap nak fitnah, tak habis-habis. Banyak sangat dah pahala engkau nak jumpa Allah. Fitnah orang mereka cerita-cerita palsu. Settle dah. Tak ada masalah. Seperti settlenya application settle Petronas. Settle. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hak tu kena reti cerdik. Ni bab air. Air pun dah mula kendur dah. Alhamdulillah. Pening dengan Kedah, kerajaan pusat dah mula nak duduk bincang. Pening mesti bayar pampasan. Nak settle dah, don't worry, insya-Allah. Tu yang mak berhormat Seloroh baru ni. Nanti saya suruh orang Kedah sekat ayak pi Pening. Seloroh je. Seloroh belawak. Enggaklah serius sangat. So alhamdulillah, settle lah insya-Allah pelan-pelan. Rundingan itu akan berjalan. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, kita nak sebut apa dia, kebebasan beragama satu bab. Tu tak boleh kacau. Tetapi menyebut syirik itu salah, syirik itu tak betul, itu wajib. Kamu percaya dengan penyembahan tu, kamu punya pasal. Islam tak kacau. Tapi Islam nak ajar kamu, di antara fitnah yang paling besar ialah syirik. Penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nak sembah tu kamu punya pasal. Nabi tak pernah larang, Nabi ajar kebebasan beragama. Sahabat nak pergi perang, Nabi pesan, kalau jumpa gereja jangan roboh. Ni hadis. Sahabat nak pergi perang, Nabi kata jumpa biara-biara jangan dirobohkan, biar. Jumpa padri-padri jangan dibunuh, biar. Ni kebebasan beragama. Tetapi Islam menegaskan, tu yang ayat tu sambung, wa yakuna dinu lillah, supaya masyarakat faham agama yang sebenar milik Allah ialah Islam. Kena faham tuan-tuan, syirik ni fitnah yang amat besar. Terwajib, kata tak betul, wajib. Mesti sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok ayat 13, 14 surah Taha. Buka sekejap. Taha 13, 14. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ayat 13, ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Cerita apa? Cerita Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di kawasan Tur Saina di Mesir, di kawasan yang namanya Lembah Puwa. Satu lembah yang suci, Muqaddasi Puwa, lembah yang suci. Itulah nama dia Puwa, di mana di Tur Saina, di semenanjung Sinai. Ketika Nabi Musa pulang daripada Madian, setelah 10 tahun
Nabi Musa mengembala kambing, membayar mahar mas kawin perkahwinannya dengan anak Nabi Shu'aib alaihi salam. Maka selesai 10 tahun jaga kebun, jaga kambing, itulah perjanjian dia 10 tahun. Maka Nabi Musa minta izin dari ayah mertuanya Nabi Shu'aib alaihi salam untuk kembali ke Mesir untuk berjuang menghadapi Fir'aun. Baliklah 10 tahun daripada Jordan, Madian di Jordan. Itu yang sampai di Tursaina, nampak api, panjang cerita. Akhirnya berdialog, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surah An-Nisa Allah kata, ayat berapa tu, 100 lebih, kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah bercakap-cakap dengan Musa, cakap sungguh, taklima, menyembang sungguh. Lagu mana tu duk fikir lazat. Tapi Allah bercakap. Sifat ma'ani. Mutakalliman, sifat ma'ani, sifat yang duduk pada zat, sifat yang dibangsakan pada zat. Ma'ani, dia duduk pada zat. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam, dia duduk pada zat. Maka Allah bercakap. Muslimin muslimat, Allah kata apa? Hei Musa, ayat 13, wa anakhtartuka, aku telah memilih engkau. Pilih apa? Pilih jadi Rasul. Siapa yang pilih? Allah. Ni bukan orang pilih. Kalau orang pilih pilihan raya, itu cerita lain. Menang-menang jadi Perdana Menteri, kan? Yang lebih haru pilih diri sendiri. Tu lagi terbalik kong wal king kong. Tu lagi haru. Tak ada angin, tak ada ribut, pilih diri sendiri. Apa punya cerita, tuan-tuan, muslimin muslimat. Allah kata, wa anakhtartuka, aku pilih engkau wahai Musa. Pilih apa? Pilih jadi nabi, jadi rasul. Fastami' lima yuha. Maka sekarang ni dengarlah aku nak kata apa. Dengar aku nak cakap ni, aku nak wahyu apa ni. Maka datang ayat 14. Innani anallah. Hei Musa, aku ni Allah. Allah ialah nama bagi zat yang maha zat. Tu jawapan dia. Itulah Tuhan kita, zat yang maha zat. Nama zat yang maha zat tu Allah, tu nama dia. Innani anallah. Hei Musa, aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tak ada ilah, tak ada sembahan, tak ada kamu nak sembah kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Itu dia 2 ayat 13 14 surah Taha. Mana lagi sembah Allah? Allah beritahu dia Tuhan, dialah yang wajib disembah. Ayat nombor 19 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah nombor 47 pada juzuk 26 pada ayat nombor 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah. Allahu akbar. Kata Allah, fa'lam, ketahui olehmu. Kalau buka tafsir, apa mereka tafsir? Apa mufassirin tulis? Apa maksud fa'lam?
pangkal ayat 19 surah Muhammad. Apa maksud fa'lam? Maksudnya berilmu. Bila Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu tak ada Tuhan kecuali Allah, maka fa'lam pada pangkal ayat 19 surah Muhammad bermakna berilmu, iaitu mesti belajar tentang sifat-sifat Allah. Itu maksud dia, kenal Allah. Allah, tubuh badan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada tubuhmu, pada dirimu sendiri, apakah kamu tak dapat melihat keagungan Allah? Lautan siang malam, wakhtilafil laili wan nahar, langit, bumi, buah-buahan, binatang, takkan tak nampak Allah. Yang wajib kita sembah, cara nak sembah macam mana, inilah dia hak Nabi kita ajar. Sembahyang, ibadah, politik, ekonomi, itulah sembah Allah. Tak boleh lari dari landasan Islam. Itulah sembah Allah, walau ekonomi sekalipun. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, sebab itulah Saidina Ali pernah berkata, ajibatu liman syakka fillah wa huwa yara khalqallah. Allahu akbar. Ini bukan hadis, ucapan Saidina Ali. Saidina Ali kata, ajibatu, heran betul aku. Ajib, ajaib, ajib makna heran. Sebab tu datang kalimah ujub, kan? Ujub merasa heran dengan diri. Ujub dia beza dengan riak, walaupun dua-dua tu sifat yang membinasakan. Riak ni dia kena ada orang tengok. Kan kita solat bagus punya duk baca kan, solat depan orang jadi imam, baru balik umrah, balik haji pula. Maghrib tu hal ata alal insan, separuh habis. Kemah main kat rumah qul huwa. Itu dipanggil riak. Kan? Riak pasal biar orang tengok. Ujub dia lagi special, dia tak payah orang tengok, dia seorang ke dia. Dia seorang ke dia. Pukul 4 pagi tu dia bangkit tahajud. Ish, dia kata hebat sungguh aku. Orang tak tengok pun. Itu ujub. Ish, dia kata teriak tu mayang seorang, orang tak tengok pun. Dia hebat sungguh aku. Itu ujub, bahaya. Tak payah orang tengok. Itu kata ujub, ajaib. Ujub, kita rasa heran, kita rasa kita hebat. Punah habis. Riak kena orang tengok. Ujub tak payah tengok, kita rasa perasan seorang. Ali kata ajibatu, aku heran sungguh, liman syakka fillah, melihat orang yang ragu dengan Allah, wa huwa yara khalqallah, sedangkan dia melihat penciptaan Allah. Aku heran tengok orang ragu dengan Allah, sedangkan yara khalqallah, dia melihat apa yang Allah ciptakan. Dia tengok langit, dia tahu bukan orang buat langit tapi Allah. Dia tengok laut, dia tahu tak ada manusia boleh buat laut tapi Allah. Dia tengok ikan, dia makan ikan, dia tahu tak ada orang boleh cipta ikan, tapi dia masih tak nampak Allah. Wa huwa yara khalqallah, tapi dia nampak ciptaan Allah, tapi dengan Allah dia syak, dia ragu, dia tak yakin. Oh, lingkup, kata Ali. Ini dia Allah. Tu kena bila kata fa'lam, belajar sifat-sifat Allah. Annahu la ilaha illallah, tak ada Tuhan lah kecuali aku, Allah. Maka datang peribadatan, buka hadis, korek hadis, tengok lagu mana nak semayang, lagu mana nak puasa. Itulah penyembahan kita kepada Allah, bersumberkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jangan syirik. Sembah kayu, pokok, orang, batu. Sebab itulah tengok, saya nak baca beberapa ayat. Pertama kita tengok surah Luqman. Asas-asas syirik. Surah Luqman, lelaki yang macam-macam ditafsirkan. Ada yang kata Afrika, tapi kuatlah riwayat kata dia orang Afrika. Luqman. Ada yang kata kulitnya hitam, macam-macam lah, tak kisahlah. Tapi nama dia satu surah dalam Quran, Luqman. Allah cerita tentang nasihat dia pada anak-anak, pada anak dia. Dan saya nak ambil satu aja, ayat nombor 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inilah asas pendidikan untuk anak-anak. Kenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ajar mereka Allah jangan engkau duakan. Ajar mereka Allah mesti tempat pertumpuan engkau dalam hidup engkau. Sebab apa? Ayat 13 tu, ibu ayah, muslimin muslimat, itulah nasihat pertama Luqman pada anaknya. Selepas itu barulah datang taat pada mak ayah, aqimis solat apa semua, baru datang solat apa semua. Tapi mula-mulanya ialah jangan syirik kepada Allah. Kenapa? Jawapan dia mudah. Kalaulah engkau solat, engkau buat baik, tapi engkau syirik, habis lingkup, amalanmu ditolak. Sebab itu asas awal ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah akan peristiwa ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dalam keadaan dia memberi mau'izah. Mau'izah apa? Pengajaran, peringatan. Lalu dia kata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Itu yang pertama diajar. Lepas itu baru datang ayat semayang, ayat ihsan. In takuna mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis sama. Baru datang ayat tu. Baru datang amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi awalnya ialah la tusyrik billah. Sebab amal dibuat, syirik jawab di lingkup. Allahu Akbar. Bahayanya syirik. 1. 64 Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Al-ayah, saya ambil takat tu je. 64 Ali Imran juzuk 3. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab Yahudi Nasara, wahai ahlul kitab, marilah kamu semua kepada satu kalimah yang sama di antara kami dan kamu, iaitulah pertama, hendaklah kita jangan sembah kecuali kita sembah Allah, dan yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Walaupun ahlul kitab yang reti Taurah dan Injil, tetap Allah pesan ke Nabi, beritahu mereka. 48 surah An-Nisa. Innallaha
la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang mensyirikkannya, tetapi Allah mengampunkan dosa yang lain daripada itu. Allah declare dalam surah An-Nisa ayat 48, aku tak bersedia, aku takkan sudi untuk ampun dosa orang yang syirik. Kamu syirik dengan aku tak ampun. Dosa selain syirik, aku ampun. Kamu pernah berzina, kamu pernah makan rasuah, kamu pernah minum arak, kamu bertaubat, kamu berselimpuh di hadapan aku, kamu menangis menyesal atas perbuatan kamu, lebarnya rahmat dan kasih sayangku menyambut kamu. Tapi syirik, ampun, aku tak bagi ampun, sorry. Dosa lain aku ampun. Allahu Akbar, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Inilah Islam. Sentiasa memperingatkan kita supaya berhati-hati. Jangan kita menduakan Allah. Jangan kita sujud-sujud tapi undang-undang manusia yang bercanggah dengan Quran pun kita ikut, kita redha juga. Tak boleh. Boleh rosak akidah. Tak boleh. Itu dah menduakan Allah. Inil hukmu illa lillah. Hak milik hukum tu milik Allah. Kalau hukum tu tak ada kaitan dengan Quran, hadis, tak apa. Pakai tali pinggang geledah, tu tak apa. Itu dia panggil ta'zir. Ni halal haram yang Allah dah tetapkan. Kita tak boleh ubah. Sebab itu kita pesan, dah jadi kerajaan ke, tak jadi kerajaan ke, pesan kita tak pernah kita lupakan, berusaha menjadikan Islam sebagai dasar. Walau kita tahu kekangan dia besar, kekangan di sudut perlembagaan, kita tahu kekangan sokongan ahli-ahli parlimen. Bukan mudah nak laksana hudud, umpama contoh. Perlukan sokongan ahli-ahli parlimen. Berapa kerat nak sokong? Kita tahu kekangan itu. Tapi kita nak beritahu pemimpin-pemimpin yang menguasai bumi Malaysia ini, yang beragama Islam, yang kita kenal mereka, jangan kita tinggalkan apa yang kita perjuangkan, dasar Islam. Jangan tinggal. Dan saya yakin ini tidak diabaikan. Pelan-pelan, satu-satu, insya-Allah. Kita mesti faham ini. Seperti mana Allah tidak pernah berhenti mengurniakan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita mesti faham Allah punya satu bentuk kudrah, iradah, masyiah yang kita tidak boleh pertikaikan. Maka penyembahan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakuna dinu lillah, supaya nanti agama tu hanya milik Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itulah ayat 85 Ali Imran dia potong habis semua. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. 85 Ali Imran juzuk 3, kata Allah, wa may yabtaghi, barang siapa yang yabtaghi, yang bersungguh-sungguh, ghairal islami dinan,
yang berusaha bersungguh-sungguh mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka, ekonomi ke politik ke apa saja, mereka cari lain daripada Islam. Kata Allah, tidak akan diterima, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di negeri akhirat dia masuk orang yang rugi, tuan-tuan, rugi. Kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala punya sayang dekat kita sampai penutup ayat 27 atau 28, antara dua, penutup dia surah At-Tur. Surah At-Tur, surah nombor 53, juzuk 27, antara dua lah, 27 atau 28 ayat dia, penutup dia. Apa kata Allah? Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dia adalah Allah yang cukup suka buat baik pada manusia. Allah adalah zat yang al-bar, al-bir, yang suka benar buat baik pada makhluk dia. Kata ulama, ayat ni penutup sama ada 27 atau 28, antara dua, boleh cek. Ayat ni nak ajar punya baiknya zat yang maha zat Allah, melimpah rahmat, nikmat tanpa henti kepada kita. Tiba-tiba kita nak buat lebih kurang dalam bab penyembahan. Fikir sekejap. Saya dikirim sebuah video minggu lepas, baru saya tengok tadi. Itu pun kalut nak tengok video-video banyak sangat. Tadi ada masa sikit tengok video anak murid hantar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Seorang perempuan di Amerika, umur dia 25 tahun. Apa nama dia saya lupa. In English lah dia sebut. Umur dia baru 25. Dia tunjuk video. Saya nak cerita, tuan-tuan, nikmat. Mari kita hargai nikmat. Perempuan ni, dia tunjuk video dia tengah jogging. Dia berlari. Dia jogging. Bila habis jogging, dia berhenti. Bila dia berhenti saja, dia terus automatically dia jadi macam OKU. Dia berhenti tu terus, tangan dia, kaki dia berseliuh. Lepas tu cakap Astaghfirullahalazim. Tak tahu doktor sampai pening. Depa kata flu shot, apa penyakit apa tak tahu. Berlari laju, jogging. Larat nak hidup hari-hari berlari ya. Berlari, dia berhenti aja. Dia jadi macam orang cacat. Dia jadi macam orang OKU. Dengan cakap tak boleh, Allah, lepas tu tangan dia melengkok-lengkok. Suruh dia berlari balik, okey. La ilaha illallah. First time tengok penyakit lagu tu. Doktor tengah duk kaji, tengah duk treat dia. Lepas tu ditunjuk dalam video tu, dia naik tangga, dia tak boleh naik tangga berjalan, tak boleh. Dia kena undur, naik tangga mengundur. Mengundur boleh. Dia tunjuk dalam video tu, dia berlari, dia berhenti. Bila berhenti, dia jadi macam cacat. Lepas tu suruh dia jalan mengundur. Jalan mengundur, okey. La ilaha illallah. Waya mana pula putih. Astaghfirullah. Larat nak hidup jalan mengundur, nak mampu. Larat nak hidup berlari ya. Nak berjalan juga. Berjalan ke depan je habis.
Kita tengok, ya Allah, syukur atas nikmat yang kau bagi aku ke aku. Ya Allah, aku boleh berjalan 2 kaki elok ke depan, aku boleh berlari, aku boleh mengundur ke belakang. Cuma aku isap okok aja. Lupa pula okok dah dekat habis dah. Tuan-tuan, umur baru 25. Dia ada suami dia muka sedih bila wartawan interview. La ilaha illallah. Naik tangga rumah kena mengundur, tak boleh ke depan. Ke depan aja dia jadi orang cacat. Tangan rekod, mulut tak boleh bercakap. Sarah apa pula putus tak tahu. Berlari boleh, jalan ke depan OKU, Pasir River. River okey. Larang nak pergi beli rokok reverse. Kena langgak orang kereta mampu. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan, kita tengok tu, astaghfirullah, syukur ya Allah, aku boleh berjalan elok. Macam tu punya nikmat, macam tu Allah uji dia. Tiba-tiba Allah bagi kat kita sihat macam ni, kita boleh buat tak peduli. Ada yang tak semayang, ada yang boleh berjalan elok, tiba-tiba tak nak solat. Solat pun lebih kurang, semayang Jumaat tunggu 3 kali baru pi, 2 kali ponteng, kali ketiga baru mai. Ham ponteng 2 kali cara sengaja pun ham mampu lah. Jangan duk pakai suka hati hang. Nak melangkah kaki ke masjid malas, terutama kita lelaki. Nak start motor pergi masjid malah. Mak Saleh perempuan di umur 25 berjalan ke depan jadi cacat, jadi OKU. Dia hanya boleh berlari dan dia hanya boleh mengundur ke belakang. Dia jalan normal, dia OKU. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, 3 alam dalam diri dia. Mengundur boleh, berlari boleh, jalan tak boleh. Tak ke haru. Kita elok sihat, nak buat lebih kurang ibadah dengan Allah. Maka Allah pesan, syirik aku tak terima. Dalam surah Az-Zumar ayat 60 berapa? 62 ke 63. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. 63, 64, 65 antara dua tu lah. Cek tengok. Allah kata la in wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadaku, walaqad uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku dan kepada orang yang sebelum daripadamu wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku dan kepada orang yang sebelum daripadamu wahai Muhammad. Walaqad uhiya ilaika, ilaika bukan ilayya. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada Nabi Rasul yang sebelum daripada engkau, la in asyrakta, jika sekiranya engkau syirikkan Allah, la yahbatanna amaluka, hapuslah semua pahala amalanmu. Tuan-tuan, kita penat buat amalan, tuan-tuan. Letih. Tuan ingat tak letih ke? Tuan ingat tak letih ke? Sembahyang tu pun letih dah. Sungguh. Tambah subuh hujan-hujan lagu ni. Ya Allah. Dia lagi tarik selimut. Baru menikah seminggu pula. Lagi haru. Lagi haru. Kira tak apa, berjemaah lah bunyi pun.
Kan nak tunjuk teror. Abang berjemaah lah dengan bini. Baru seminggu kahwin. Baca buat tu qul huli ila fi Quraisy. Dua tu. Tak kisahlah surah apa pun. Nak sebut ni bukan mudah. Bukan senang. Nak solat susah tuan-tuan. Nak kena ambil wudu. Tak boleh ke solat tu tak payah mandi. Pakai cuala tu pergi masjid. Tak payah dengan kain sarung tu pergi masjid. Semayang. Apa salah? Sujud juga. Rokok juga. Tak, nak kena mandi. Nak kena ambil wudu. Tak boleh kena air. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Al-Ma'idah ayat 6. Tak boleh kena air. Ataupun air ada tapi nak minum, nak makan, ada keperluan, air ada. Tak boleh kena kulit macam-macam. Tayamum. Susah. Nak puasa senang ke? Hoi. Ni bulan 4 ni kan. Ramadan nak mai apa semua. Ni dah Jamadil awal dah sat ya. Awal, akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Sudah. Dia mula nak gastrik lah, gastrok lah, gastong. Dia mula nak mai. Dia mula. Bukan senang tuan-tuan nak puasa. Sebab itu adanya puasa sunat. Dia suruh latih. Dengan puasa sunat kita melatih diri. Nak puasa sunat pun la ilaha illallah bukan senang. Tambah pula dia bercakap, sunat je Ustaz, tak ada apa kan? Tak ada apa, tak apa. Sunat. Buat pahala. Tak buat tak apa. Dia yang tu yang betul ya. Kan sunat tak apa, tak buat tak apa. Dia nak yang tu. Susah. Tuan-tuan ingat senang? Payah. Tapi Allah bagi pahala punya banyak. Semayang malam lain pahala. Semayang duha. Berapa ramai yang boleh istiqamah semayang duha? Tuan-tuan jawab sendiri. Susah. Nak buat 2 rakaat tiap-tiap pagi. Saya fail. Saya mengaku saya payah nak buat kadang-kadang. Sibuknya, outstationnya, letihnya. Kita mengaku. 2 rakaat duha tu pun kadang-kadang celak-celuk kita. Kita mengaku tak ada tipu, mengaku kita. Tuan-tuan lain lah Tok Wali. Dia kuasa sama dengan aku ya. Yang wajib kita jagalah. Susah. Wah tahu kelebihan duha tapi itu dia susah. Tambah benda sunat. Pahala dia besar. Puasa sunat, pahala dia besar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Az-Zumar. Surat saya 65. Ayat 65 Az-Zumar. Kata Allah, aku hapuskan pahala amalan kamu. Bila? Bila kamu syirik. La yahbatanna amaluka. Batal habis pahala. Amal kita punah. Haji, umrah, sedekah. Tuan-tuan tak ke? Sebab kita besok berdiri padang mahsyar. Antara senario bumi mahsyar ialah neraca mizan. Neraca mizan untuk apa? Ditimbang amalan. Sebab itu tolong saya pesan pada diri saya sendiri, juga pada tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau orang yang dah biasa buat, alhamdulillah. Yang belum biasa, moga-moga kita boleh mulakan malam ni apa yang Nabi sebut, 2 kalimah yang ringan di bibir tetapi memberatkan neraca timbangan. Hadis At-Tirmizi. Why not kita start mula malam ni 100 kali jadilah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Boh 100. Tak dapat 100 buat dulu 50.
Nabi kata, memberatkan neraca timbanganmu. Ya, di dunia kita hidup atas bumi, kita tak rasa apa. Tunggu kita berdiri depan Allah di bumi mahsyar. Waktu tu nak menyesal. Waktu tu nak kata, Allah, awak lah. Awak apa tak ada awak dah. Ketika nanti kita melihat orang yang ditimbang amalnya berat. Belah kanan, belah yamin, berat. Allah kata, bawa dia pergi syurga. Hei, waktu tu macam mana kita? Giliran kita sampai ni, Allah nak timbang amalan. Dia tengok kawan depan berat. Allah kata, bawa pergi syurga. Malaikat iring pergi syurga. Mai, ya Allah, takut tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Sebab itulah Nabi buka peluang. Tambah ni, hari Jumaat dah ni. Ni hari Jumaat dah. Banyakkan selawat atas Nabi. Saya selalu sebut, paling tak ada pemalih habis kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Habis tak ada. Moganya membantu kita muslimin muslimat. Sekarang kita tak rasa apa, kita masih atas tanah. Tunggu nanti sampai masa kita ke dalam, berhenti dah jadi orang. Tunggu. Nanti tunggu berdiri balik di bumi mahsyar pada hari yang dijanjikan la raiba fih. Allah, waktu tu baru teringat, awaklah aku tak berzikir, awaklah aku tak sedekah, kenapalah aku... tak ada dah. Ni dia, selagi bernapas telah berkata Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayatika. Muhammad Al-Ghazali, rakyat Mesir, penulis Mesir yang hebat. Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayatika menyebut, kitab setebal itu, saya ada kitab setebal itu. Dia kata, janganlah kamu mengenang semalam yang sudah pergi. Janganlah kamu fikirkan sang mentari yang mungkin tidak terbit besok. Sebab terbit dia Allah yang tak. Allah kata, aku tak mau, tak terbitlah dianya. Jangan kamu fikirkan dirimu yang kamu rasa kamu mungkin mendapat melihat matahari. Boleh jadi matahari terbit, kamu tak ada dah. Jangan fikir yang semalam. Jangan kenang yang semalam. Jangan fikir esok yang kamu belum tentu dapat melihat sinar matahari. Maka apa yang ada dekat kamu, kata Muhammad Al-Ghazali, al-an, sekarang ini, inilah kamu. Ya Allah bagi kamu bernapas ni, inilah kamu. Al-an, now, at present, sekarang. Inilah kamu. Maka buatlah kebaikan. Semalam tak main dah, besok belum tentu. Maka tambah amal. Kita punya takut kalaulah amal itu Allah hapuskan. Antara jalan hapusnya amal ialah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan hidup kita apapun Allah Ta'ala. Baik. Maka bahagian kedua ayat, fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Maka jika sekiranya mereka berhenti, tidak boleh buat nyaya kecuali orang yang buat nyaya juga. Maksudnya kalau musyrikin Makkah berhenti, hampa berhenti. Ngampi perang lagi. Saya ulang, walaupun benda ni tak berlaku, tapi hukum dia jalan. Orang tu berhenti tak buat nyaya kat kita dah, jangan kita nyaya dia pula. Tak boleh. Kecuali orang yang buat nyaya, kita boleh balas. Tu dia duduk. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung bulan hadapan. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Nanti kita tengok. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Insya-Allah kita tengok ayat tu 194 pada bulan yang akan datang insya-Allah. So malam ni 193 persoalan syirik. Jangan menyengutukan Allah
bahawa sesungguhnya syirik merupakan fitnah yang amat besar. Dan saya dah bacakan tadi beberapa ayat, terutamanya 48 An-Nisa, di mana Allah tidak mengampunkan dosa syirik, dan ayat 65 surah Az-Zumar, di mana amalan orang yang mensyirikkan Allah, amal pahala dia habis hapus. Apakah kita mahu sedemikian? Penat lelah di dunia dengan beramal, tiba-tiba bangkit akhirat kosong, tak ada. Sebab di dunia tak apa kerja kita menduakan Allah. Jaga hukum Allah, hukum Quran wajib kita sanjung. Jangan sujud-sujud hitam dahi, petu habaq hukum Quran tak sesuai, habis. Jangan sujud-sujud dok habaq sunnah Nabi ni untuk orang Arab. Kita dah moden dah. Memang kita moden dah lah ni. Dahsyat dah teknologi kita. Korea dulu dah, Jepun dulu dah, kita barulah. Macam e-wallet kan. E-wallet tu barulah kitanya. Tak payah bawa cash money dah kan, tak payah bawa banyak cash money, pakai handphone aja kita bayar. Duit kita semua dalam tu e-wallet. Nya dahsyat lah ni. Gerai nasi lemak janganlah e-wallet nak bayar lah kan beli nasi lemak 2 bungkus RM2, makcik e-wallet ada natang hang tu jawab dia. Bayar lah RM2 tu, kuih sekupak, sekuih 4 kupang pun nak e-wallet, ambil belagak. Belagak kan, tak payahlah. Tak payah renew dah, touch and go, pasang saja RFID, masuk terus saja. Ni teknologi lah ni. Tak cukup topak dah handphone ya, tak payah pergi Shell, tak payah pergi mana dah. Main dengan settle pula lagi, tak Petronas je lah settle kan, cek mana pam, main kita punya handphone dia. Allah, ni dunia hari ni yang kita kena berlari dengannya. Wajib kita berlari dengan pembangunan, wajib, tidak kita ketinggalan. Itu yang saya normal pesan, didik anakmu di zaman dia hidup. Jangan didik zaman Jepun. Anak lahir tahun milenium ni, tahun 2010 beranak, dah ada 10 tahun. Tahun 2000 beranak, dah ada 20 tahun. Tiba-tiba hang didik zaman 41 Harakiri wal Bagero. Hang didik zaman Jepun. Apa ni? Saya normal pesan, didik anak ikut zaman dia. Bukan kita manja lebih sampai bagi handphone sampai tak ketahuan. Zaman dia duduk apa? Zaman teknologi. Ajak teknologi kat dia. Ni belum keluar vaksin lagi dah. Oh, jangan, vaksin ni semua haram. Tunggulah majlis fatwa bersidang dulu. Mereka lagi cerdik pada kita lah. So, okok kuat, sembang derah. Sepak pun kok baru tahu. Tuan muslimin dan muslimat sekalian, inilah teknologi yang kita kena duduk bersama dengannya. Namun kita nak sebut langit teknologi manalah kita pergi, Quran tetap Quran, halal haram tetap halal haram, hukum Allah tetap disanjung, sunnah Nabi tetap dipelihara. Hampilah teknologi manapun. Ni nak masuk 5G pula. Anak saya engineer, duduk di KL, tengah kerja pasang 5G, tak serabut kepala, teknologi macam-macam. Ni dunia hari ni. Kita lah 4G, ni nak masuk 5G, besok 7G, tak payah on, batuk oh, keluar terus. Seokok pun sini ya. Mampui, tak payah pergi kedai dah, beli sang ni ya. Jahanam. Allahu Rabbi. Inilah dunia kita. So kena ikut
Tapi jangan kita tinggalkan Allah dan Rasul. Hampirlah manapun, Quran, sunnah, hadis tetap terpelihara dalam hati kita. Jangan kita bantah, kerana ia merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sambung bulan hadapan ayat 194 yang ada kaitan dengan umrah al-qadha. Nanti kita akan tengok peristiwa Nabi qadha umrah. Ada kaitan dengan ayat 194 Al-Baqarah yang bakal kita sambung bulan yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.